Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, murid-murid yang disayangi. Okey, hari ini kita akan belajar subjek IPKK, ulang ibadat, tajuk azan, pelajaran 1, tajuk azan darjah 4. Okey, baiklah. Kita mulakan. Okey, azan. Azan yang selalu kita dengar bila masuk waktu solat. Okey. Apa arti azan? Azan artinya pemberitahuan. Apa arti azan? Azan artinya adalah pemberitahuan dari segi bahasa lah. Dari segi istilah artinya adalah lafaz-lafaz tertentu untuk memberitahu masuk waktu solat fardu. Iaitu lafaz-lafaz tertentu untuk memberitahu masuk waktu solat fardu. Dan apa hukum azan? Sunat muakkad. Sunat muakkad untuk semua solat fardu. Apa maksud sunat muakkad? Sunat yang dituntut. Bila sebut sunat muakkad, muakkad tu dituntut. Sunat muakkad adalah perkara sunat yang dituntut untuk dilakukannya. Itu sebaik-baiknya kena buat. Okey. Apa syarat sah azan? Iaitu siapakah yang boleh melakukan azan ni? Siapa dia? Yang pertama, Islam. Iaitu orang yang melakukan azan ni perlulah orang Islam. Yang keduanya, lelaki. Yang ketiga, tertib. Itu dia lafaz azan tu dibacakan dengan tertib. Tertib tu ikut turutan lah. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar dulu. Kalau asyhadu an la ilaha illallah dulu, asyhadu an la ilaha illallah dulu. Jangan pula baca asyhadu anna dulu baru asyhadu an la ilaha illallah. Itu dah salah, tu tak boleh. Itu dah melanggar syarat sah. Yang pertama Islam. Yang keduanya lelaki. Azan ni disyariatkan kepada siapa? Kepada lelaki. Yang ketiganya tertib. Bacaannya mengikut turutan. Yang ketiga, berturut-turut. Maksudnya tak boleh berhenti yang lama. Bila azan ni maksudnya lepas satu lafaz terusnya. Lepas satu lafaz terusnya. Tak boleh berhenti 10 minit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu berhenti 10 minit. Baru sambung asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh. Mesti berturut-turut, berterusan. Okey, yang kelima, dilafazkan dalam bahasa Arab. Mesti dilafazkan dalam bahasa Arab. Tak boleh Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tuhan saya Allah. Tak boleh. Maka mesti dilafazkan dalam bahasa Arab. Yang keenam, yakin masuk waktu solat. Kerana azan ni sunatnya dibacakan dilaungkan untuk memberitahu waktu solat fardu sudah masuk. Jadi bila nak azan tu dia kena yakin waktu solat dah masuk. Okey, yang terakhir iaitu yang ketujuh, mumayyiz. Iaitu orang yang azan tu adalah lelaki yang mumayyiz. Okey. Maksudnya bukan kebalik. Maksudnya kalau seorang muazzin tidak disyaratkan orang yang telah akil balik. Kalau kanak-kanak yang sudah mumayyiz pun boleh melakukan azan. Apa itu mumayyiz? Seorang kanak-kanak sudah mengenal baik dan buruk. Mana bersih, mana kotor. Itu mumayyiz. Jadi dah boleh lah, walaupun dia belum akil balik, boleh dan sah dia melakukan azan. Okey. Lafaz azan ni setiap waktu adalah sama kecuali solat subuh. Dalam solat subuh, dia ada lafaz tambahan. Yang lafaznya macam ni, as-salatu khairun minan naum. Itu solat itu lebih baik daripada tidur. As-salatu khairun minan naum, ditambah pada azan subuh sahaja. Selepas lafaz hayya alal falah, lepas ayat solah, dua kali hayya al falah, barulah baca as-salatu khairun minan naum. Berapa kali? 2 kali. Waktu solat apa yang ditambah tu? Solat subuh sahaja. Okey, perkara yang sunat ketika azan. Maksud azan ni perkara apa yang sunat? Sunat dilakukan. Okey. Yang pertamanya menghadap kiblat. Itu azan tu
disunatkan menghadap kiblat. Bila perkara sunat ni kita kena faham dia bukannya syarat. Maksudnya kalau orang tu masa azan tu badannya bergalih pada kiblat, terbatal lafaz azan tu. Tak sama macam solat. Solat badan kita bergalih pada kiblat boleh membatalkan solat, tapi kalau azan tidak. Kerana dia sunat saja. Bila azan mengenai kiblat pahalanya lebih lah. Okey, 2, suci daripada hadas kecil dan besar. Itu sunat berwuduk lah, dan bukan dalam keadaan berhadas besar. Kalau hadas besar dan mandi wajib semua, ambil wuduk, azan. Itu pada sunatnya. Itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau lebih mudahnya cakap berwuduk. Dalam keadaan azan dalam keadaan berwuduk. Okey, yang ketiga, berdiri ketika melaungkan azan. Sunat dia. Kalau tak mampu berdiri, duduk pun boleh, sah aja azannya, tak batal. Cuma sunat lafaz azan tu sambil berdiri. Okey, yang keempat, memalingkan muka ke kanan ketika mengucapkan hayya alal solah dan memalingkan muka ke kiri ketika mengucapkan hayya alal falah. Itu gerak sikitlah. Hayya alal solah, ni kanan. Hayya alal falah, kiri. Sunat. Tak wajib. Buat dapat pahala. Okey. Yang maling tu sikit lah. Yang maling lebih waktu belakang kepala kau. Jadi gerak sikit saja. Okey. Seterusnya, mengulang lafaz 2 kalimah syahadah secara perlahan sebelum dilafazkan secara nyaring. Macam ni. Ini untuk lafaz 2 kalimah syahadah saja, iaitu dia sebut dengan pelan dulu. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah. Baru sebut asyhadu an la ilaha illallah. Baca pelan dulu, baru baca yang kuat. Lepas tu nak sebut dalam kalimah kedua pun sama juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu masuk asyhadu anna pun sama. Asyhadu anna Rasulullah. Yang tu bacaan tu cukup didengar oleh telinga siapa? Telinga muazzin saja. Tak ikut kuat. Yang bacaan yang slow tu. Hanya untuk yang azan tu dengar. Untuk memastikan kalimah tu disebut dengan betul nanti. Sebut asyhadu an la ilaha illallah tu. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abang sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, pelan dulu baru kuat. Itu sunat lah, tak wajib. Buat boleh, tak buat tak apa. Okey. Okey. Dan menambah pada azan subuh ketika muazzin menyebut as-salatu ghairum minan naum. Nambah apa? Taswib. Taswib pada azan subuh ketika muazzin menyebut as-salatu ghairum minan naum. Terusnya, muazzin bersuara nyaring dan lantang. Disunatkan yang azan ni orang yang bersuara nyaring dan lantang. Sunat terusnya, berdoa selepas azan. Habis azan baca doa. Okey. Azan ni yang dikatakan kena lelaki tu bila azan nak panggil orang solat. Tapi kalau seorang wanita dia solat seorang diri, dia nak azan dan pasti dengan syarat dia yakin tiada lelaki dengar suaranya, maka dia boleh azan sebelum solat secara seorang-seorang. Itu untuk perempuan. Tetapi ada setengah ulama kata perempuan tetap tak disunatkan azan. Cuma kalau perempuan dengan perempuan, dia sunatkan baca apa? Iqamah. Cuma kalau lelaki disunatkan membaca azan. Kalau perempuan iqamah saja. Kalau lelaki bila masa waktu azan dulu, nak mula solat iqamah baru solat. Kalau perempuan tak perlu azan, hanya iqamah dan terus solat. Itu bezalah. Tadi perempuan tu iqamah tu kalau dia perempuan saja. Kalau dalam jemaah tu ada lelaki tu lah yang kena iqamat, jangan perempuan tu pula yang iqamat. Ada lelaki yang iqamat. Kalau perempuan tu iqamat bila semua jemaah tu adalah perempuan. Itu baru perempuan tu disunatkan iqamah sebelum sembahyang. Okey. Apa tujuan melaungkan azan? Yang pertama, menandakan masuk waktu solat fardu. Yang kedua, mengajak orang ramai untuk menunaikan solat secara berjemaah. Yang ketiga, menyuruh manusia untuk menunaikan solat fardu
di masjid, panggil orang solat fardu di masjid. Lepas tu menyuruh orang untuk solat, yang tak pergi masjid solat kat rumah tu. Dia kata menyuruh solat fardu. Bila dah azan tu maksudnya dah masuk waktu, maka kita perlu menunaikan solat dah masuk waktu lah. Okey, itu tujuan azan. Yang ketiga, menunaikan masa waktu solat. Yang kedua, mengajak orang ramai untuk menunaikan solat secara berjemaah. Yang ketiga, menyuruh manusia untuk menunaikan solat fardu. Itu azan. Tetapi ada pandangan ulama mengatakan kalau rumah kita ni dekat dengan masjid, dan kalau diibaratkan masa dekat tu, kalau Bilal tu azan tanpa mic pun kita boleh dengar. Dekat macam tu, maka wajib lelaki dalam rumah tu pergi sembahyang jemaah. Kalau tak sah solatnya. Itu pendapat ulama lah. Maksudnya kalau dengan sengaja tak solat jemaah kat masjid, dan kan rumahnya tu hanya sedekat dengan masjid. Dekat itu ibaratnya apa? Kalau Bilal tu azan tanpa mic, boleh dengar jelas kat rumah dia. Itu wajib solat kat masjid. Okey. Perkara makruh ketika azan ada 6. Azan ketika berhadas besar atau kecil. Tu tengah berhadas besar, belum dia wajib azan, hukumnya makruh, Allah tak suka. Azan oleh orang yang fasik. Apa maksudnya? Orang fasik ni adalah orang yang melazimi dosa besar. Jadi kalau nak pilih tukang azan, muazzin, jangan main tolak je. Pastikan kawan awak yang awak minta azan tu adalah bukan orang fasik. Bukan orang yang melakukan dosa besar selalu. Dan belum taubat lagi. Kalau dah taubat lain lah. Ini fasik ni maksudnya orang yang masih melazimi buat dosa besar. Contohnya dia memang tak solat. Memang awak tahu kawan awak ni yang menjarang semayang. Jangan suruh dia jadi Bilal. Suruh yang siapa yang awak tahu dia ni bukan orang fasik, jadi Bilal. Azan. Makruh lah. Tapi kalau ada azan sah tak sah, orang fasik azan sah tak sah, cuma makruh lah, tak elok. Sebaiknya yang bukan orang fasik yang azan. Okey, yang ketiga, memanjangkan suara sehingga berubah makna lafazannya. Okey, dalam azan, kalau tajwid bacaannya tersalah, tak membatalkan azan tu, taklah sampai ke ulang semula. Tapi makruh saja. Contohnya memanjangkan suara sehingga berubah makna ayat. Dia azan tu panjang sangat sampai sebutan tu dah tak jelas, dah lain dah. Maka makruh lah. Tak haram, tak batal. Azan tu semua makruh saja, Allah tak suka. Okey, duduk bagi yang tidak mampu berdiri. Ni makruh lah. Itu dia ni. Lepas tu kalau suruh orang azan, sebaiknya yang pilih yang boleh berdiri lah. Jangan pilih yang tak mampu berdiri. Ini orang muda tak pergi masjid. Yang pergi masjid orang tua, yang tak mampu berdiri lah pergi masjid. Tapi macam mana? Jadi yang pergi masjid pergi orang muda lah. Jadi dapat berdiri azan dengan baik. Ini tak, orang muda ni tak nak pergi masjid, orang tua pergi masjid. Jadi kesannya tu yang berlakunya orang tua yang azan. Tak salah, tapi tak baguslah. Okey. 5, azan oleh kanak-kanak yang belum memayis. Kalau kanak-kanak yang belum memayis, makruh azan. Itu 6 tahun 5 tahun yang belum kenal mana kotor mana bersih, maka azannya tu sah, tapi tak bagus. Sebaiknya suruh yang dah memayis, dah kenal mana baik mana buruk tu yang azan. Yang akhir sekali, bercakap-cakap tanpa keperluan. Tengah azan, alih-alih lupalah. Tengah azan tu cakap lupalah. Mat tak buka lagi. Contohlah bercakap tengah azan. Makruh. Tak batal azan tu, cuma makruh. Makruh ni maksudnya dosa kecil. Yang tadi tu duduk bagi orang yang mampu berdiri, tapi dia duduk. Yang makruh tadi tu. Bukannya memang tak mampu berdiri yang azan tu. Maksudnya dia tu boleh berdiri, tapi dia duduk. Tapi kalau dalam solat, kalau orang kita mampu berdiri tapi kita sengaja solat duduk, dalam solat fardu, ulama kata tidak sah solat kita. Kerana solat tu wajib dilakukan waktu berdiri. Kalau solat fardu. Kalau solat sunat,
Kalau semayang solat sunat duduk tanpa keuzuran, hukumnya harus, boleh. Cuma makruh lah, tak bagus lah. Habis buat tak batal solat. Tapi kalau solat fardu, kalau sengaja solat duduk tanpa keuzuran, batal. Tapi kalau waktu azan, kalau sengaja tu duduk tanpa keuzuran waktu azan tu, dia boleh berdiri, tapi dia duduk saja, malas azan sampai duduk, maka hukumnya makruh, tidak batal lah. Apa kegunaan azan dan iqamah selain daripada masa waktu? Okey. Selain daripada masa waktu solat, bila lagi azan ni sunatkan baca? Yang pertama, menyambut kelahiran anak. Bila awak dulu lahir, ayah awak anak lelaki, dia akan azankan. Awak perempuan, dia akan iqamahkan. Ini sunat lah, sunat. Bila menyambut kelahiran anak, kita nyebut kebesaran Allah lah, azan. Yang kedua, ketiga, kejadian mencemaskan, contoh ribut kan, berlakunya bencana, kita azan pun sunat. Waktu timpa satu benda malapetaka, nampak ribut, azan kuat-kuat, tak ada masalah, boleh, walaupun bukan waktu solat. Ketiga, mengiringi orang musafir. Sebab tu kalau awak tengok drama, kalau awak pernah nampak orang hantar orang pergi haji, masa orang tu nak naik bas tu, atau nak naik bas pergi haji tu, nak pergi airport tu, orang akan ada orang yang azan. Hukumnya sunat. Boleh. Yang keempat, orang yang diganggu makhluk halus, iaitu azan untuk untuk menghindari gangguan makhluk halus pun sunat hukumnya. Contoh rumah tu ada gangguan jin, maka kita azan untuk pagar rumah, boleh, tak ada masalah, bagus. Okey. Itu saja dengan kita pada hari ini. Kalau ada soalan, boleh tanya saja. Nanti saya akan bagi gambar kat grup, gambar nota, dan awak salin sikit je. Sikit je. Itu perkara yang syarat sah azan. Saya akan bagi gambar syarat sah azan, buat peti mindah yang cantik. Itu saja kerja awak. Sekian saja. Terima kasih.